tahu sebab utama Anwar saman saya. Ialah atas kenyataan saya yang mengaku mengata bahawa tidak peruntukan dalam perlembagaan seorang biseksual boleh jadi Perdana Menteri atau Ketua Pembangkang. Saya tetap dengan pendirian saya bahawa seorang biseksual tidak layak jadi Perdana Menteri atau Ketua Pembangkang. Bukan di negara ini. Ini prinsip yang saya tetap pegang. Walaupun saya disaman haram 500 juta sekali lagi. Saya tidak boleh terima seorang biseksual sebagai menantu dan saya juga tidak boleh terima seorang biseksual sebagai pemimpin. Saya mau perbicaraan dimula dengan segera sebab saya mau rakyat Malaysia tahu kebenaran tentang hubungan Sulid Anwar dan Samsidah. Saya yang disuruh oleh Anwar untuk mengata pertumbuhan Sulid ini, saya juga akan beritahu asal yang diber oleh Samsidah dan Anwar dari berhubungan Sulid ini. Itu yang ni hari saya mau bagi untuk statement. You can summon me even another 500 million. I still stand on my principle. He is a bisexual man. And today, I'm here to hand over my letter of lawyer's notice to, I'm appointing my lawyer as Safi and Go. That's what he is here. I'm appointing the lawyer's notice, I'm going to hand over to him. He will deal direct to the lawyers, whoever have sent me the lawyer's notice. And I'm going to stand firm on this matter. And even he has summoned me for, didn't summon me, he sent me the lawyer's notice untuk 1 juta. Sekarang 100 juta. And now I stand firm, dia boleh saman sama saya, 500 juta pun, I will stand as firm what I said. He is a bisexual. Dari hubungan seksual isteri Azmin, Syamsidah Nari dan Anwar Ibrahim. Saya akan dedahkan segala-galanya, bahkan seluruh ahli keluarga akan turun padang kali ini. Saya cabar, saya berani kata adanya hubungan seks antara Syamsidah dan Anwar Ibrahim. Saya pergi mengintai Datuk Nala 30 Jun 1997 dengan menaiki kereta WPB Daimler 37. Saya rakamkan semua gambar-gambar tersebut. Saya cabar Azmin, Syamsidah, Anwar saman saya. Okay. Kes ni masih dalam peringkat satu notis dimat. Datuk Nala sendiri belum lagi menerima saman. Tapi selepas saya dapat arahan hari ini, iaitu Datuk Nala akan beri saya tanggungjawab untuk membela beliau, saya akan tulis surat kepada Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak susah payah terus serve saman itu terhadap firma kita supaya kita boleh mempercepatkan perbicaraan ini. Ya. Dari pengalaman itu, seberapa cepat tu kes boleh dibicarakan? Seberapa cepat? Okey, berapa cepat kita boleh bertindak dalam kes ini selalunya terpulang kepada pihak plaintiff, iaitu dalam kes ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Kalau dia mau kes ini cepat, dia boleh bertindak cepat.
Dan kalau kedua-dua pihak bertindak cepat, kita boleh adakan perbicaraan dalam masa 2-3 bulan daripada sekarang. Any particular reason why you are bringing it up again this time? No, I want the rakyat to know who's Anwar Ibrahim. That is important. Setakat saya boleh komen sebab banyak perkara sekarang dah jadi subjudis. Setakat yang saya boleh komen semasa saya menjadi peguam Anwar Ibrahim, kes pertama, saya adalah peguam yang dilantik untuk menjadi peguam pemerhati untuk kes Datuk Nalla Karupan atas hubungan akrab Datuk Nalla Karupan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setakat tu saya boleh confirm. Dan Datuk Nalla Karupan pun banyak berhubungan saya masa kes pertama dia dahulu. Jadi setakat yang saya boleh sebut, hubungan akrab Anwar dengan Datuk Nalla Karupan ni saya sendiri nampak pada masa kes pertuduhan senjata api dahulu. Setakat tu saya boleh cakap. Yang lain saya ingat saya tidak boleh komen lagi setakat. So now I hand over the letter, the notice which Anwar Ibrahim sent to me. Show it. Yeah, I think they are last week. I already showed to you all this letter. The notice. Saman belum terima. Ini tu notice juga. Betul? Saman belum terima. This notice I will hand over to the lawyer, Dato' Safi, and I will be appointing him as my lawyer. This is the letter, Dato'. Thank you. Thank you. Thank you. So, Ya, sebab dia tahu saya simpan semua sedia-sedia saham yang asli masih di tangan saya. Saya menunggu masa dan saat yang sesuai. Saya juga akan adakan press statement insya-Allah bersama ibu saya, kakak-kakak saya, ipar saya. Tunggu masa yang sesuai supaya satu Malaysia tahu siapa si Dajjal Anwar Ibrahim dan siapa lelaki Dayus Azmin Ali yang menghalalkan segala peningkaran di atas muka bumi ini kerana kemewahan. Saya ada bukti yang kukuh kalau laku Anwar, semua di tangan saya. Sebab itu saya katakan misi perang nuklear telah bermula. Ledakannya saya rasa lebih dahsyat daripada ledakan Hiroshima. Tapi saya tunggu masa yang sesuai insya-Allah. ini kes 1998 Umi Afilda sudah jadi kameramen. Dia angkat gambar di Tibali Villa bila saya angkat Anwar di dalam kereta itu. Saya ikut Datuk Nalla daripada Bangsa Shopping Complex. Saya jadi Spiderman masa tu. Saya rakamkan semua gambar-gambar. Spiderman. Spiderman. 2 jam saya tunggu Syamsidah dengan Anwar dalam koridor 5.30 petang sampai 7.30 maghrib. Dan Datuk Nalla begitu setia dalam kereta dia. Saya rasa terpulang kepada pertama cara saman itu dijalani. Okay. Kalau ada injunction, memang perkara-perkara yang di bawah naungan injunction kita tak boleh buat. Ya. Tapi saya rasa dalam kes ini, daripada apa yang saya dengar Datuk Nalla percakapkan pada hari ini, beliau akan timbulkan pembelaan justifikasi ataupun pembelaan kebenaran bahawa apa yang dia cakap itu adalah benar. Jika ini adalah pembelaan beliau, dan saya pasti ini adalah pembelaan beliau yang utama, injunction akan runtuh dengan sendirinya. Mana mahkamah pun tidak akan memberikan injunction ataupun injunsi jika ada pembelaan yang sedemikian. Jadi soalan subjudis pula dalam arena politik ni amat sukar sekali kita nak memberi tahu apakah undang-undangnya, sebab kita sekarang ni berhadapan dengan isu politik satu, isu public dominion. Itu isu ini adalah bukan isu benda-benda private di antara seseorang dengan seseorang lain, tapi ini adalah satu isu di mana masyarakat ramai ada hak nak tahu, sebab ia melibatkan leader, sama ada dalam bentuk pembangkang ataupun future prospect nak jadi leader of the government. Rakyat mesti tahu apa kebenaran yang sebenarnya. Jadi dalam segala election campaign ke apakah,
kalau benda-benda ini tertimbul, saya rasa memang susah nak kita kawali berkenaan dengan isu subjudis. Memang susah. Yang saya yakin kita boleh menang kes ni sebab kalau saya boleh sebut apa yang dicakap dalam bahasa Inggeris ialah Datuk Nalla ni akan berceritakan daripada horse's mouth. Sebab mengikut dia, beliau ada di mana-mana tempat. Beberapa tempat, bukan satu dua tempat. Jadi secara slight introduction to you supaya you get excited a bit, itu dia Datuk Nalla akan memperbuka. Pertama sekali saya rasa kita hadir kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Nalla. Kita tidak mahu seorang bisexual atau gila seks jadi Perdana Menteri Malaysia atau Ketua Bangkang. Dan kita pun tahu Sarah Anwar ni dia bukan hanya guna medan mahkamah. Nanti kita serah kepada lawyer-lawyer yang ada. Tapi saya sedia, dan saya percaya rakan-rakan saya juga sedia turun ke padang untuk berceramah. Dia akan guna ceramah, platform ceramah untuk membohong kepada rakyat tentang isu-isu. Dia pandai putar balik. Jadi kita hadir bersama dan kita akan ambil iktibar untuk turun untuk counter balik apa yang akan dibawa. Kita lebih tahu, lebih kenali Anwar Ibrahim. Jadi oleh sebab itu kita tidak mahu rakyat Malaysia tertipu. Itu tanggungjawab kami sebagai ahli parlimen. Sebab itu saya dan kawan-kawan saya hadir bersama. Ini saya sendiri di antara media ni, saya mengikuti perkembangan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ini. Saya terbaca di dalam, saya tidak tahu media mana. So what if Anwar is bisexual? Jadi saya melihat satu trend di mana saya telah puluhan kali keluar masuk lokap membela satu parti dan penyokong-penyokong serta ahli parti-parti itu sudah sampai satu tahap moral yang tidak boleh diterima di negara ini. Sehingga kan mereka boleh kata, so what if we are only talking about him being PM. We are not talking about whether he is a bisexual. So this is something very alarming. Something I think I am quite responsible also when the Nalla came into PKR. We brought him into PKR to build. We thought that the Indians will have a better future. So we brought the Nalla in. But then Anwar had his own agenda. So I think we are very responsible for this country and the people. The moral decaying method that Anwar has introduced or implicated into the society is very bad today. So we are responsible, and as an MP, I will be with Datuk Nalla in this. We want to see this righteous. We want the society to also educate. We also want to educate the society where the moral values have been has eroded and gone to the drains. Pakatan Rakyat's moral value is so low today. I think something has to be done. Saya nak tekankan di sini bahawa sebagai bekas ketua pilih, saya boleh katakan bahawa memang hubungan antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Nalla ni memang amat akrab. Beliau sering kelihatan di pejabat, sama ada di pejabat di Malam Perdana Menteri atau di Kementerian Kewangan lah, selama mana Anwar menjawab jawatan itu. Dan kalau Datuk Nalla tak datang pun, memang Datuk Seri Anwar akan personally call dia, panggil dia datang okey lah. Memang itu membayangkan betapa akrabnya. Datuk Nalla kalau nak datang tak perlu appointment, dia boleh walk in saja masuk. Dia tolak pintu je. Dia tolak pintu saja. Dia tak payah appointment. Itu maknanya mengesahkan bahawa memang cukup akrab lah. Bahawa Datuk Nalla telah membuat satu laporan polis pada 27 hari bulan, iaitu semalam jam 12.47 pagi, berikutan daripada dua insiden yang berlaku pada diri beliau. Yang pertamanya pada lebih kurang 3 petang 26 hari bulan, beliau telah menerima satu SMS daripada satu nombor yang tidak dikenali. Penghantar SMS itu memperkenalkan dirinya dengan satu nama, saya tidak sebutkan nama di sini, dan mengugut akan memukul Datuk Nalla berikutan daripada tindakan Datuk Nalla membuat sidang media beberapa kali sejak belakang ini. Dan kemudiannya pada hari yang sama jam 6.30 petang, Datuk Nalla telah dihampiri oleh dua orang lelaki
India, lelaki berbangsa India, dan juga mengeluarkan kata-kata ugutan. Pertamanya berkaitan dengan SMS pertama yang diterima, dan yang keduanya memberi ugutan secara spesifik supaya Datuk Nalla tidak lagi mengeluarkan apa-apa statement berhubung Anwar Ibrahim secara khusus. Jadi berikutan daripada ancaman dan ugutan ini, Datuk Nalla telah membuat laporan polis pada 27 bulan Mac 2012 jam 12.47 pagi. Okey, bagi saya ketika itu kami semua tak bergabung. Tapi apa yang dinampak hari ini, satu gelombang besar telah berlaku di mana semua musuh-musuh ketat saya satu ketika hari ini kami bersatu hati, kami bergabung. InsyaAllah bila kita bergerak dalam kumpulan yang lebih besar, saya rasa Anwar akan bungkus, Anwar akan ditangkingkan. Dulu kami tak bergerak, kami tak bersatu. Ya, tapi alhamdulillah hari ini kita boleh tengok betapa semua sipu-sipu diva bergabung, taiko-taiko bergabung, dan insyaAllah ini singa-singa yang ada yang akan memaham dia dalam election PRU 13. Sebagai mengasas parti keadilan dalam lingkungan 10 tahun, memang kita pening kerana sekarang berkataan kita begitu sensitif sekali. Sebut belakang kita takut, sebut depan kita takut. Oleh itu, khususnya untuk masyarakat Cina, kerana saya terajah di seluruh Malaysia, semasa bertemu dengan kawan-kawan di seluruh Malaysia, banyak soalan yang utama dia orang bangkitkan, dia betul ke Anwar itu depan belakang dan belakang depan dan biosexual, dan hingga hari ini saya ingat sampai masa kes Salman ini dimulakan dengan secepat mungkin, dan saya anggap kes ini bukan antara Anwar dengan Datuk Nalla. Saya ingat bukan antara rakyat Malaysia dengan Anwar Ibrahim. Kerana rakyat Malaysia berhak untuk tahu apa yang berlaku. Kononnya nak ke Putrajaya nak carikan seorang Perdana Menteri yang akan datang. Kerana rakyat mesti faham sama ada Perdana Menteri yang akan datang betul-betul bersih. Bersih part 3 lah, part 2, part 3. Betul-betul bersih. Bukan hanya pakai baju kuning aja itu bersih. Dan oleh itu saya sokong penuh rakan-rakan seberjuangan dari seluruh Malaysia menyokong saudara YB Datuk Nalla untuk terima saman daripada pihak Anwar Ibrahim, dan saya harap kali ini mesti serius, pihak Anwar Ibrahim mesti serius tentang kes ini. Jangan main lagi taktik sampai 10 tahun ditangguhkan, gunakan cara yang selalu digunakan. Pertemuan antara silent majority bertemu dengan vocal minority. So kita yakin silent majority ini walaupun tidak menyuarakan pendapat mereka melalui apa yang kita terang, mereka akan terima, mereka akan faham, dan mereka buat putusan apabila sampai saat dan ketikanya, terutamanya masa pilihan raya. Jadi kita yakin bahawa kalau dulu telah ramai yang berasa terpukau dan tersilau dengan cahaya Fata Morgana yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, kita yakin kali ini rakyat dapat melihat dan mengenali kebenaran itu akan menjadi kenyataan. Saya menyeru Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya jangan lagi mengaitkan Syekh Yusof Al-Qaradawi. Saya bimbang dengan saman Datuk Nalla ni. 2-3 hari lagi Anwar muncul di halayak ramai dengan kenyataan saya telah bincang dengan Syekh Yusof Al-Qaradawi, maka saman ini tidak perlu diteruskan. Jangan guna lagi nama Syekh Yusof Al-Qaradawi, ulama tersohor. Ini adalah satu pertemuan di antara rakyat dan Datuk Seri Anwar. Dalam proses Datuk Nalla membawa kebenaran melalui mahkamah, mungkin rakan-rakan yang kita ada di sini, kita akan bergabung dan membuat satu program bersiri lah. Jadi maybe probably could be a roadshow or ceramah to bring the truth to the people. The people have a right to know, and they will know, and I think we are very qualified to bring the truth. I think it's worthwhile looking at it, because selalunya pihak government yang di spotlight kan.
yang selalu segala angkara tindakan disiplin hanya di spotlightkan kepada pihak government, tapi kita lupa bahawa pihak pembangkang juga memainkan peranan yang sama pentingnya untuk dalam check and balance sistem administration. Dia mana-mana ahli parlimen berhak membawa usul kepada jawatan kuasa khas dan keistimewaan kepada mana-mana ahli parlimen yang lain. Tak kira siapa, Perdana Menteri ke, Ketua Pembangkang ke, dan lain-lain, atas perkara-perkara spesifik. Dan ini pernah dibawa terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dia memperdaya parlimen dalam isu EPCO, dengan menyatakan bahawa EPCO ni adalah milik Yahudi. Kita pernah bawa tu sebenarnya, dan dia telah pun dihukum 6 bulan. Jadi soal impeachment ni tak timbul. Sebenarnya kita boleh buat kalau kita membawa usul tu kepada parlimen pada bila-bila masa. Boleh dibawa oleh mana-mana ahli parlimen.